Fitnah Zahid, Muhyiddin takut cuba elak bersumpah. Hutang negara tenat kerana Tun M dan Muhyiddin. Kantoi, Tommy Thomas guna kuasa kurangkan pertuduhan anak hartawan. Ini sebab kenapa Muhyiddin terlalu taksub sebar aib Zahid. Lawan PKR tiba-tiba muda buat U-turn. Presiden UMNO Ahmad Zaid Hamidi mempunyai hak untuk membuat sumpah laknat bagi menafikan beliau pernah meminta pertolongan berkaitan perbicaraan kesnya di mahkamah, kata Muhyiddin Yassin. Pengerusi Perikatan Nasional itu berkata, pendedahan yang dibuatnya sebelum ini bahawa Zahid meminta pertolongannya untuk menyelesaikan kes mahkamah adalah benar dan beliau mempunyai saksi. Itu hak Zahid nak sumpah ke tak nak sumpah. Bagi saya, bercakap kepada rakyat, ini bercakap yang benar. Nak bercakap kepada rakyat jangan bohong. Dah ada bukti malam itu. Saya sudah tunjukkan saksinya. Tapi kalau dia nak sumpah berapa kali sumpah, sumpahlah, terserah pada dia. Saya tak akan bersumpah sebab saya tak pernah berbohong. Apa yang saya sebut itu, satu yang hak. Saya kata yang betul, walaupun yang betul pahit untuk didengar. Itu hak yang benar, bukan yang direka atau hanya sengaja main politik. Nak PRN Johor? Tidak sama sekali, katanya pada sidang media selepas mempengerusikan mesyuarat Majlis Pemulihan Negara. Zahid sebelum ini menyatakan kesanggupannya untuk membuat sumpah laknat bagi menafikan dakwaan Muhyiddin bahawa beliau pernah meminta pertolongan berkaitan perbicaraan kesnya di mahkamah dengan membawa fail bertimbun bertemu bekas Perdana Menteri itu. Zahid mempersoalkan dakwaan itu yang menurutnya hanya timbul menjelang musim pilihan raya merujuk PRN Johor yang bakal diadakan bulan depan. Presiden UMNO itu turut mencabar Muhyiddin untuk bersumpah laknat untuk mempertahankan dakwaan yang dibuatnya. Dalam ceramah di Tangkak, Johor pada 17 Februari lalu, Muhyiddin yang juga Presiden Bersatu mendakwa Zahid melawatnya selepas beliau dilantik sebagai Perdana Menteri dengan membawa fail bertimbun untuk meminta bantuan menyelesaikan kes mahkamah. Dalam perkembangan lain berhubung senarai pembahagian kerusi dan calon Perikatan Nasional bagi menghadapi PRN Johor, Muhyiddin berkata ia telah dimuktamadkan dan pengumuman rasmi akan dibuat Khamis ini. Pembahagian kerusi telah selesai antara parti dalam Perikatan Nasional. Malahan nama calon dikemukakan dan kita di peringkat akhir dan akan umum 24 Februari ini. Pengumuman dibuat secara rasmi di Johor, katanya. Ketua Penerangan Barisan Nasional Selangor, Isham Jalil mendakwa kegagalan dua bekas Perdana Menteri mentadbir urus kerajaan bawah kepimpinannya antara punca keuangan negara menjadi tenat. Dakwa beliau ketika Tun Dr. Mahathir Mohamad sebagai Perdana Menteri ke-7 pada 2018, hutang negara meningkat kepada RM741 bilion berbanding bawah pentadbiran Datuk Seri Najib Razak hanya RM689 bilion pada 2017. Katanya jumlah pinjaman domestik dan asing oleh Kerajaan Pakatan Harapan untuk 3 bulan pertama tahun 2019 adalah RM36.4 bilion, jauh lebih tinggi berbanding zaman Barisan Nasional untuk tempoh sama iaitu RM12.9 bilion dan 2016 RM11.1 bilion. Selain itu, pinjaman bon samurai adalah RM7.3 bilion tetapi jumlah masuk yang direkodkan Kerajaan Pakatan Harapan hanya RM7.06 bilion. Persoalan, ke mana 200 juta lagi belum dijawab. Begitu juga rizab antarabangsa Bank Negara Malaysia jatuh teruk daripada $109.4 bilion pada Mei 2018 kepada $102.1 bilion pada Januari 2019. Ini menyebabkan nilai ringgit merosot berbanding mata wang utama sejak 9 Mei 2018 iaitu daripada RM3.94 bagi setiap 1 USD jatuh teruk kepada RM4.67 per USD pada Februari 2019, katanya. Kata Isham, berikutan kegagalan itu, Malaysia jatuh 2 anak tangga dalam Global Competitiveness Index bagi tahun 2018 hingga 2019 di kedudukan ke-25 dunia, manakala defisit kerajaan untuk tahun 2018 adalah RM52.5 bilion atau 3.7% dari keluaran dalam negara kasar KDNK berbanding RM40.3 bilion atau 3.0% dari KDNK di bawah Barisan Nasional. Katanya KDNK negara pada 2019 merosot ke paras 4.6%, sedangkan sebelum PRU14, ekonomi Malaysia dinilai akan berkembang pada kadar 5.4% pada 2018 dan 5.1% pada 2019.
akibat pemansuhan GST menyebabkan kerajaan hilang 20 hingga 30 bilion pendapatan, manakala SST yang diperkenalkan semula oleh Pakatan Harapan menyebabkan berlaku ketirisan dan penipuan cukai. Tidak cukup dengan itu, peruntukan kepada Kementerian Keuangan melonjak berganda daripada 38.1 bilion ringgit pada 2018 kepada 68.4 bilion ringgit dalam bajet 2019, sedangkan kementerian lain seperti pertanian, luar bandar, pembangunan usahawan dan perumahan dikurangkan, katanya. Sementara itu, dalam era pemerintahan Kerajaan Perikatan Nasional, Muhyiddin gagal menangani wabak penyakit berbahaya sejak berkuasa, di mana keputusan kerajaan membawa kepada kenaikan kes jangkitan sehingga 30,000 kes sehari. Bekas Perdana Menteri itu juga gagal menyampaikan pencegahan awal kepada rakyat, iaitu lewat 3 hingga 4 bulan berbanding negara jiran yang telah menerima pencegahan awal. Dia gagal mengekang kejatuhan ekonomi negara, di mana ekonomi masih diparas negatif dan kadar pengangguran meningkat sehingga 4.8% dan pengangguran belia dianggar melebihi 15%, serta hampir 800,000 orang hilang kerja dan lebih 4 juta hilang pendapatan. Banyak kegagalannya termasuk mencegah kejatuhan nilai ringgit yang berada di paras RM4.4 berbanding USD dan RM7.43 berbanding baht, katanya. Dalam sesi itu, Isham mendedahkan banyak lagi kegagalan Muhyiddin sebagai Perdana Menteri ke-8, antaranya gagal membantu rakyat yang hidup dalam keadaan tertekan yang memerlukan pengeluaran wang simpanan akaun 1 dari kumpulan wang simpanan pekerja KWSP tanpa syarat. Muhyiddin juga didakwa gagal melanjutkan moratorium bank walaupun PKP dilanjutkan dan darurat dikenakan sehingga bulan Ogos 2021, di mana kehilangan pendapatan rakyat dijangka meningkat dan mereka tidak mampu untuk bayar bank. Muhyiddin juga didakwa gagal menstabilkan kemelut politik menyebabkan lebih buruk dengan kedegilan mahu terus memegang kuasa walaupun telah hilang majoriti dan sokongan mengisytiharkan darurat politik untuk terus berkuasa. Tommy Thomas membidas dakwaan bahawa beliau bertindak secara korup semasa berkhidmat sebagai peguam negara dalam kes anak hartawan Vincent Tan yang ditahan atas kesalahan dadah. Dalam kenyataan, Thomas berkata, seperti lazimnya dalam hal jenayah, peguam tertuduh mengemukakan representasi bertulis kepada Jabatan Peguam Negara AGC untuk menimbang semula keputusan mengenakan tuduhan. Setelah mengkaji representasi dan kertas siasatan, menyemak peruntukan berkaitan dan perbincangan dengan pegawai kes, saya ingat saya mengurangkan pertuduhan. Menerima representasi daripada peguam dan tertuduh dan mengurangkan atau menggugurkan tuduhan susulan itu adalah perkara biasa di AGC. Saya tidak mempunyai akses kepada mana-mana dokumen, rekod atau fail yang dikendalikan oleh mereka yang menyediakan kertas siasatan, katanya sambil menambah beliau tidak dapat memberikan sebarang butiran lanjut mengenai kes itu. Ini susulan akaun Twitter edisi siasat yang baru-baru ini menukar namanya kepada edisi khas, mendakwa walaupun anak lelaki Tan ditahan mengikut Seksyen 39B Akta Dadah Berbahaya kerana terlibat dengan kuantiti dadah yang sangat besar. Thomas mengklasifikasikan kes itu sebagai tiada tindakan lanjut atau NFA. Thomas berkata dakwaan bahawa beliau korup dalam konteks hantaran itu membawa maksud dia menerima rasuah. Katanya sepanjang kerjaya profesionalnya dan secara peribadi, beliau tidak pernah memberi rasuah dan sebagai penjawat awam tidak pernah menerima rasuah. Integriti, kejujuran dan kebenaran adalah nilai yang berharga bagi saya. Malah ia tidak boleh digugat. Saya tidak pernah berkompromi mengenainya. Saya dengan keras menafikan tuduhan bahawa saya menerima rasuah ketika membuat keputusan ini, katanya. Katanya dia tidak pernah mengenali Tan sebelum menjadi peguam negara dan tidak pernah bertindak bagi pihak hartawan itu atau mana-mana syarikatnya. Menurutnya, dia juga tidak pernah mewakili Tan sejak kembali menjadi pengamal undang-undang selepas tidak lagi menjadi peguam negara. Masa dan kekejian serangan ke atas integriti saya ini berkait dengan perbicaraan 1MDB Roger Ng yang baru bermula di New York membabitkan penyelewengan dana milik Malaysia. Ahli politik dan tokoh kita akan ditampilkan ketika keterangan dibentangkan pada perbicaraan yang menerima liputan media di seluruh dunia. Berdasarkan latar belakang ini, saya adalah sasaran dan lencongan yang mudah, katanya. Tindakan Presiden Parti Pribumi Bersatu Malaysia Tan Sri Muhyiddin Yassin mendedah dan mengaibkan kepribadian Datuk Seri Ahmad Zaid Hamidi adalah perbuatan tidak wajar. Bekas Ketua UMNO bahagian Kota Baru, Datuk Zaid Ibrahim berkata, strategi yang digunakan Muhyiddin umpama membuka pekong di dada dan seperti mengata dulang paku serpih, mengata orang dia yang lebih. Katanya sebelum membuka aib orang, ahli Parlimen Paguh itu perlu nilai sejauh mana imej dan maruah beliau serta pemimpin dalam Parti Bersatu sendiri. Adakah semua lebih bersih daripada UMNO? Muhyiddin boleh mendedahkan dan mengaibkan Zahid Hamidi 24 jam sehari, tetapi ia tidak akan membuat orang ramai percaya bahawa Bersatu lebih bersih daripada UMNO, katanya menerusi siapan Twitternya. Baru-baru ini ketika berucap dalam program ceramah,
Muhyiddin mendakwa Ahmad Zahid ada berjumpa dengan membawa fail mahkamah bertimbun-timbun untuk selesaikan kesnya. Dia membawa isu itu ke serata ceramahnya di Johor dengan tujuan untuk berdedah dan mengaibkan Ahmad Zahid, katanya. Muda mengesahkan tidak akan bertanding di kerusi dimenangi Pakatan Harapan ketika pilihan raya umum ke-14 pada pilihan raya negeri Johor, kata Presidennya Syed Saddiq Syed Abdul Rahman. Beliau berkata, perkara itu diputuskan bagi membawa perubahan jangka masa panjang kepada rakyat. Saya lihat kenyataan Presiden PKR Anwar Ibrahim dengan beliau umumkan 20 calon. Komitmen saya sebagai Presiden muda memastikan muda tak akan bertanding di kerusi yang ditandingi PKR dan pembangkang lain. Kalau lihat kerusi yang muda tandingi adalah di kerusi UMNO dan bersatu kerana nak pastikan kita bawa perubahan jangka masa panjang, bukan sekadar PRN, katanya dalam sidang media selepas mengumumkan 3 calon muda bagi PRN Johor. Ahli Parlimen Muar itu berkata, calon muda akan sedai upaya membantu calon pembangkang lain serta terbuka kepada kerjasama dengan parti pembangkang yang mempunyai aspirasi sama, iaitu mengangkat martabat negara. Kita mahukan pembangkang menang, mahu perubahan Johor untuk berhentikan politik domino, iaitu satu persatu kerajaan negeri dibubarkan, tak ada kestabilan politik langsung, kucak-kacir, rakyat diheret ke hyper-politicianship tak habis-habis, ada bubar Kedah, Perak dan Sabah. Bila nak berhenti? Sebab itu muda akan cuba sebaik mungkin bawa tawaran baru kepada rakyat dan akan bekerjasama dengan sesiapa yang ada aspirasi yang sama untuk angkat martabat Malaysia yang berbilang bangsa, fokus politik, dasar, nilai dan politik baru. Muda buat ketetapan akan guna logo sendiri dan keluar tawaran kepada anak Johor dalam tempoh terdekat, katanya. Dalam pengumuman yang turut disiarkan di Facebook, Muda mengumumkan 3 calon untuk kerusi Dewan Undangan Negeri, Tenang, Bukit Kepong dan Bukit Permai. 2 ahli jawatan kuasa eksekutif muda, Lim Waljid dan Nurafika M. Zulkifli, masing-masing akan bertanding di Dun Tenang dan Bukit Kepong, manakala pengerusi muda Johor, Azrul Rahani, di Dun Bukit Permai. Muda sebelum ini mengumumkan calonnya yang akan bertanding di Dun Puteri Wangsa, menjadikan jumlah calon sudah diumumkan setakat ini 4 orang.